إله إلا الله محمد رسول الله يا 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 الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر الله 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 يا الله 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 يا 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 الله 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 يا الله 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 يا الحمد لله رب العالمين الله وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Ayat 51 surah Ali Imran. Ayat 51 surah Ali Imran pada muka surat 56 juzuk yang ketiga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduh Hada siratum mustaqim.
Sesungguhnya Allah itu Tuhanku dan Tuhan kamu semua, maka hendaklah kamu semua menyembah akan Dia. Inilah jalan yang lurus. Perintahku ini agar kamu menyembah Allah itu merupakan jalan yang mustaqim, jalan yang lurus. Ini kisah tentang Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Nabi Isa alaihi salatu wassalam diberikan beberapa perkara luar biasa. Antaranya dia bercakap ketika dalam nui, dalam buayan. Wa yukallimun nasa fil mahdi wa kahlan wa minas salihin. Dia berbicara dengan orang ramai ketika dia di dalam buayan dan ketika sudah dewasa. Dan dia termasuk antara orang-orang yang saleh. Dia termasuk antara orang-orang yang baik. Ayat 46 surah Ali Imran. Di antara yang Allah berikan kepada Nabi Isa alaihi salatu wassalam ayat 48 surah yang sama, wa yu'allimuhul kitaba wal hikmata wat taurata wal injil. Dan dia, yakni Allah, mengajarkan kepadanya, kepada Nabi Isa alaihi salatu wassalam, kitab, hikmah, Taurat dan Injil. Diajak kepada tafsiran kitab di sini. Ada yang mentafsirkan pelajaran menulis dan ada pula yang mentafsirkan kitab-kitab yang dikurniakan Allah sebelumnya selain Taurat dan Injil. Wa rasulan ila bani Israil anni qad ji'tukum bi ayatin min rabbikum. Dan Allah jadikan baginda sebagai seorang rasul yang diutus kepada Bani Israel. Dia berkata, Anni qad ji'tukum bi ayatin min rabbikum. Aku datang kepada kamu semua dengan satu tanda, dengan membawa mukjizat daripada Tuhan kamu. Anni akhluqu lakum minat-tini kahay'ati at-tayri fa'anfukhu fihi fayakunu tayran biiznillah. Antara mukjizat yang Allah kurniakan kepada Nabi Isa alaihi salatu wassalam, bahawa aku menjadikan kepada kamu semua sesuatu daripada tanah berbentuk seperti burung. Lalu aku meniupnya, maka ia menjadi seekor burung dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Itu antara mukjizat Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Lagi anugerah Allah kepada Nabi Isa alaihi salatu wassalam, wa ubri'ul akmaha. Dan aku menyembuhkan orang yang buta sejak dilahirkan. Mak dia beranak kat budak tu buta, tak pernah nampak. Pergi kat Nabi Isa, Nabi Isa berubat dengan mukjizat yang Allah bagi. Hilang buta tu jadi celek. Kerana Nabi Isa ni diutus alaihissalam di zaman tuk-tuk dukun, tuk-tuk bomo, maka nak menunjukkan kebenaran dakwaan kerasulan Nabi Isa, dia berikan mukjizat yang mengalahkan kehebatan bomo-bomo dan dukun-dukun pada masa itu. Bomo hebat entah mana pun tak boleh menghidupkan orang mati. Bomo tak hebat entah mana pun, orang buta semenjak kecil tak boleh doktor yang hebat pun tak boleh menjadikan orang buta itu celek dan dapat melihat. Dan penyakit yang payah nak sembuh, penyakit kusta, boleh sembuh dengan mukjizat Nabi Isa alaihissalam.
Wa ubri'ul akmaha, dan aku menyembuhkan orang yang buta sejak lahir. Wal abrasa, dan orang yang berpenyakit kusta. Wa uhyil mauta biiznillah, dan aku menghidupkan orang yang sudah mati dengan izin Allah. Orang mati boleh hidup balik dengan mukjizat yang Allah anugerah kepada Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Dan di antara mukjizat yang Allah bagi lagi, Nabi Isa ni boleh tahu perkara gaib, boleh cerita. Nabi besar Muhammad SAW pun ada, bahkan lebih daripada itu, boleh cerita perkara yang orang tak tahu, yang gaib. Boleh cerita apa dalam diri orang. Ada kitab ulama sekarang tentang perkara-perkara gaib yang diberitahu oleh Nabi besar Muhammad SAW. Ya Allah bagi wahyu kepada baginda. Nabi Isa pun sama. Wa unabbi'ukum bima ta'kuluna wa ma tadakhiruna fi buyutikum. Aku memberitahu kamu apa yang kamu makan dan apa yang kamu simpan di rumah kamu. Orang yang jumpa Nabi Isa boleh kata, kamu makan apa tadi? Dan makanan apa yang sedang kamu simpan di rumah? Kita pandai terang mana pun tak boleh habaq apa duduk dalam peti orang. Kita habaq hang tadi makan sok, nasi sekian, lauk sekian. Lepas tu dalam peti hang simpan nak buka puasa petang esok, lauk sekian, cucuk sekian. Tak ada lah. Kalau habang pun tak betul, mana kita nak tahu. Tapi Nabi Isa diberi oleh Allah wahyu, boleh cerita kamu makan apa di rumah dan apa yang kamu simpan. Menceritakan perkara gaib yang tidak diketahui oleh orang biasa. Nabi SAW sendiri, Allah Ta'ala bagi tahu perkara-perkara gaib yang tertentu yang baginda sampaikan, sehingga ulama menyusun kitab menceritakan hadis-hadis tentang perkara gaib yang Nabi SAW cerita, yang belum lagi terjadi pun ada, yang telah terjadi yang tidak diketahui pun ada. Masa berlaku peperangan Mu'tah, Rasulullah boleh cerita siapa yang kena bunuh. Masa ni siapa yang dibunuh. Bendera perang pergi kat tangan siapa. Baginda duduk di Madinah, boleh cerita satu persatu apa berlaku di Mu'tah. Baginda duduk di Mekah, boleh cerita apa bagaimana keadaan Masjidil Aqsa ketika pulang daripada Isra' dan Mi'raj. Orang tanya berapa tangga, berapa pintu, jarak dengan bukit jauh mana. Hak tanya tu hak biasa pi. Rasulullah SAW mereka tahu tak biasa pi. Bila kata pi, mereka tanya. Maka Rasulullah cerita, sehingga kan Rasulullah terberhenti cerita tak dan habis. Kerana ada yang ditanya, baginda belum tahu jawapan. Ketika itu Allah perlihatkan Masjidil Aqsa depan wajah Nabi SAW. Maka Rasulullah cerita satu persatu, semuanya tepat. Allah bagi tahu perkara gaib kepada Nabi SAW. Nabi Isa pun Allah bagi tahu, sehingga dia boleh habaq apa yang mereka makan, apa yang mereka simpan di rumah. Wa unabbi'ukum bima ta'kulun, dan aku bagi tahu kepada kamu semua apa yang kamu nak makan, apa yang kamu makan. Wa ma tadakhirun fi buyutikum, dan apa yang kamu simpan di rumah kamu. Inna fi dzalika laayatan lakum in kuntum mu'minin, sesungguhnya pada demikian itu merupakan tanda bagi kamu jika kamu beriman. Nabi besar Muhammad SAW pun bagi tahu juga apakah akan terjadi. Antara yang baginda bagi tahu disebut dalam Quran, Quran sendiri habaq, walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Ayat 120 surah Al-Baqarah. Dan tidak akan redha kepada engkau oleh golongan Yahudi dan Nasrani sehingga kamu mengikut agama mereka.
Qul inna hudallahi huwal huda. Katakanlah sesungguhnya petunjuk Allah itulah, yakni ajaran Islam itulah petunjuk yang sebenar. Hak betul Islam saja. Yahudi tak betul, Nasrani tak betul, Kristian tak betul, Yahudi tak betul. Wala in ittaba'ta ahwa'ahum ba'da alladhi ja'aka minal ilmi ma laka minallahi min waliyyin wala nasir. Jika kamu mengikut hawa nafsu mereka setelah datang kepada engkau ilmu, pengetahuan yang betul, maka tidak ada penolong kepada engkau, tidak ada pelindung dan penolong selain Allah kepada engkau. Jika engkau tak ikut petunjuk Allah, engkau ikut hawa nafsu, maka tak ada siapa boleh tolong kamu. Itu ayat 120 surah Al-Baqarah. Cerita tentang Yahudi Nasrani ni sampai kiamat. Duk tak suka dengan orang Islam, tak suka dengan ajaran Islam. Kecuali kalau orang Islam tu ikut depa, baru depa berhenti menentang. Dan ayat 121 mengiringi ayat 120, Allah menyatakan, alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bih. Orang-orang yang kami berikan kepada mereka kitab, mereka membaca kitab itu dengan sebenar-benar bacaan. Orang-orang yang kami bagi kat mereka kitab suci Al-Quran, tu kat kita orang Islam. Kalau kat umat Nabi Isa bagi kitab Injil. Yatlunahu haqqa tilawatih. Mereka membacanya dengan sebenar-benar bacaan. Ulaika yu'minuna bih. Mereka itulah orang yang beriman dengannya. Yang baca Quran dengan sebenar-benar bacaan, itulah orang yang beriman dengan Al-Quran. Ayat 121 surah Al-Baqarah. Wa man yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Dan barang siapa yang ingkar kepadanya, maka mereka itu orang-orang yang rugi. Ini ayat 121 surah Al-Baqarah. Macam mana yang kata membaca Quran dengan sebenar-benar bacaan? Dalam tafsir Al-Jalalain menyatakan, yaqra'unahu kama unzila. Mereka membaca Al-Quran sebagaimana ianya diturunkan. Itu tafsiran Imam pengarang kitab tafsir Al-Jalalain. Sementara pengarang kitab Hasyiatus Sawi menyatakan makna tilawatuhu haqqat tilawah, membaca Quran dengan sebenar-benar bacaan itu, yang pertama yaqra'unahu mujawwadan murattalan bi khusyu'in wa khudu'. Mereka membaca Al-Quran dengan bertajwid, dengan tartil, dengan khusyuk, dengan khudu', dengan merendah diri, dengan hati yang khusyuk, dengan hadir hati, dengan diam anggota, dengan adab ketika baca Quran, sebagaimana turunnya Al-Quran daripada malaikat Jibril. Wala yang la yanqusuna amma warada wala yaziduna alaih. Mereka tidak mengurangkan apa yang datang dan mereka tidak menambah. Tak kurangkan ayat Quran, tak tambah ayat Quran. Kemudian apa lagi tanda orang yang membaca Quran dengan sebenar-benar bacaan? Ya'tamiruna bi amrihi. Mereka melaksanakan perintah Al-Quran. Apa Quran suruh mereka buat. Wa yantahuna bi nahyihi. Dan mereka menjauhi larangan-larangan Quran.
Quran tak bagi dia tak buat. Quran tak bagi riba, Quran tak bagi rasuah, Quran tak bagi minum arak, Quran tak bagi main judi. Quran tak bagi benda-benda haram, dia jauh benda-benda haram. Kemudian apa lagi tanda orang yang baca Quran dengan sebenar-benar bacaan? Wa yusaddiquna biwa'dihi wa wa'idihi, dan mereka yakin, mereka percaya terhadap janji baik dan janji buruknya. Dalam Quran ada janji baik kepada orang baik, ada janji buruk kepada orang jahat. Orang baik buat baik, balasan dia sekian, 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 sekian. Di dunia lagi dah dapat kebaikan, di akhirat dapat pula. Orang buat jahat, di dunia kena dah keburukan, dalam kubur kena pula, di akhirat kena pula. Janji buruk itu nama dia wa'id, janji baik nama dia wa'dun. Mereka percaya dan yakin terhadap segala janji yang bakal dibalas oleh Allah, yang disebutkan dalam banyak ayat Quran yang berselerak daripada satu surah kepada satu surah, daripada satu ayat kepada satu ayat, daripada Fatihah sampai Qul a'udzu birabbin nas. Mereka percaya dan yakin dengan dua janji itu. Janji baik kepada orang yang taat, janji buruk kepada orang yang maksiat, yang kufur, yang fasik, yang zalim, yang munafik dan sebagainya. Kemudian bagaimana lagi sifat orang yang membaca Quran dengan sebenar-benar bacaan? Wa yatadabbaruna ma'aniyahu, mereka berusaha memahami makna-maknanya. Mereka meneliti kepada maksud-maksudnya. Maksudnya, mereka belajar tafsir juga, bukan belajar baca saja. Mereka baca tafsiran, ada tulisan Rumi, ada tulisan Jawi, ada bahasa Indon, ada bahasa Malaysia. Mereka belajar bagi faham inna, Allah Ta'ala kata inna, apa maksud? Sesungguhnya kami. A'tayna, apa maksud? Memberikan. Al-Kausar, apa maksud? Al-Kausar, lebih daripada 20 tafsiran. Salah satu makna Al-Kausar adalah Sungai Kausar. Salah satu tafsiran Al-Kausar adalah An-Ni'am Al-Kasirah, nikmat-nikmat yang banyak. Banyak tafsiran Al-Kausar. Inna a'tainaka al-Kausar, sesungguhnya kami berikan kepada engkau Al-Kausar. Fasalli, maka sembahyanglah oleh engkau. Li rabbika, kerana Tuhan engkau. Bukan kamu sembahyang kerana nak tunjuk ke orang. Bukan kamu sembahyang kerana nak tunjuk ke Pak Mentua. Bukan kamu sembahyang kerana nak tunjuk ke ustaz. Ustaz tengok aku sembahyang, ustaz tak tengok aku tuang. Sembahyang kerana Allah, bukan kerana kawan, bukan kerana orang. Bukan sembahyang kerana mak ayah. Mak ayah ada, aku sembahyang. Mak ayah tak ada, aku tuang. Sembahyang kerana orang, dia tak lekat. Dia tak jadi rajin. Sembahyang kerana orang, dia jadi malas. Wa iza qamu ila salah qamu kusala, dia pamangkit sembahyang kena segan. Pasal sembahyang kerana orang. Orang yang paksa aku sembahyang, bukan aku nak sembahyang pun. Jadi, fasalli li rabbika, maka sembahyanglah kamu kerana Tuhan kamu. Wanhar, dan sembelihlah korban kerana Tuhan kamu juga. Sembahyang kerana Tuhan kamu itu hubungan kamu dengan Allah. Kamu tak ditinggal sembahyang. Wanhar, sembelih korban. Sembelih korban itu hubungan kamu dengan Allah kerana dia jadi ibadat, dan hubungan kamu dengan manusia kerana dia jadi makanan yang diberi kepada manusia. Dengan Allah kita jaga, dengan orang kita jaga. Bila kita bagi daging korban kat penerima daging, kalau penerima tu orang miskin, nama dia sedekah. Kalau penerima tu orang kaya, nama dia hadiah. Dua-dua pemberian itu menyukakan penerima. Penerima kata, lega aku dapat daging korban, tak kena beli. Sip belanja. Kalau nak beli, mau sekilo RM30, tak tahu dia main bagi kat aku. Bagi pula sikit, tengah kilo ya.
Tapi dia taklah kutuk, dia kata kedekut kawan bagi. Tak, dia tahu kawan tu bagi ramai. Buat setumpuk bagi 30 orang, 20 orang. Bukan bagi kat kita seorang. Kita seorang tak apa, bagi sekok pun. Ni kita mendapat peri, duk marah kat orang bagi, tak kena. Maka kita faham, hang mai tengah kilo pun aku terima. Awak mai suku kilo pun aku terima. Awak mai sepinggan pun aku terima. Kerana aku dapat peri. Tak kena beli. Penerima akan suka kat orang bagi. Kita kalau orang bagi kat kita, kita suka. Orang minta yang kita tak suka. Orang mai bagi duit, alhamdulillah. Orang mai minta duit, pergi cari yang lain. Aku pun teruk. Orang minta duit, kita marah. Orang mai makanan, alhamdulillah. Petang ni buka puasa tak kena masak. Orang mai bagi cucuk, orang bagi nasi, lega. Orang mai minta cucuk kita, kita fikir 2-3 kali nak buka pintu. Orang mai bagi, kita suka. Orang mai minta, kerap-kerap kita tak buka pintu. Allah Ta'ala sebut dalam surah yang pendek, kamu kena bagi ke orang. Supaya orang suka, Allah pun suka. Orang yang kedekut, jauh daripada Allah, jauh daripada Rasul. Jauh daripada manusia, dekat dengan neraka. Kata dalam hadis. Al-bakhilu, as-sakhiyu, qaribun minallah, qaribun minan nas, qaribun minal jannah. Orang yang pemurah itu dekat dengan Allah, dekat dengan orang, dekat dengan syurga. Ba'idun 'anil nar, jauh daripada neraka. Al-bakhilu, orang kedekut, jauh pada Allah, jauh pada Rasul, jauh pada manusia, dekat dengan neraka. Kalau kedekut sampai hak wajib tak dilakukan seperti tak mengeluarkan zakat. Jauh daripada Allah, jauh pada Rasul, jauh pada manusia, dekat dengan neraka. Pasal tak mengeluarkan zakat, hukum dia haram dan berdosa. Maka kita dilatih untuk menjadi orang yang pemurah. Mula bagi hak wajib dulu. Kalau pak dia kena bagi saraan nafkah yang wajib kepada anak isteri dia. Kalau anak isteri dia pun dia tak bagi, kat kawan boleh bagi, tak kena. Kawan boleh belanja di kedai, anak dia nak bayar yuran sekolah pun dia tak bagi. Anak dia nak makan, bini dia nak makan nasi lauk beras pun tak bagi. Harap minta kat orang, kat kawan dia belanja berkepui. Kat keluarga dia kedekut tak hidung masin. Tak kena. Jadi dalam surah yang pendek kita baca, Allah Ta'ala kata, sembahyanglah kamu kerana Tuhan kamu. Dan sembelihlah korban oleh kamu kerana Tuhan kamu. Bila kamu sembahyang, Allah sayang. Bila kamu bagi sembelih korban, Allah suka, dan penerima daging korban suka. Maka Islam mengajar jaga dengan Allah, fasalli li rabbika, jaga dengan orang ramai, wanhar, melihlah korban. Setelah kita jaga dengan Allah, dengan kita sembahyang dan ibadat yang lain, setelah kita jaga dengan orang, dengan kita ambil hati orang, dengan kita berbuat baik dengan orang, salah satu tanda berbuat baik itu bagi daging korban kepada penerima. Tak cukup. Dalam hati kamu kena suka yang Allah suka, benci yang Allah benci. Jangan kamu benci yang Allah suka. Orang yang paling Allah suka ialah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kamu kena suka kepada baginda. Tiba-tiba ada orang di zaman Rasulullah, lepas zaman Rasulullah, zaman kita lah sampai kiamat, golongan yang benci kepada Rasulullah. Maka Allah peringat dalam penutup surah itu, inna syani'aka, sesungguhnya orang yang benci kepada engkau, huwal abtar, dialah yang terputus, yakni terputus daripada rahmat Allah. Orang benci kepada Rasulullah, dia terputus. Ayat ni turun ketika Nabi SAW kematian anak lelaki kesayangan Nabi yang masih kecil, nama Ibrahim, meninggal dunia. Kita mak ayah, bila kita ada anak kita pula lelaki, dia sambung keturunan kita, bin kita tu tak hilang. Kalau anak kita perempuan, dia kahwin dengan lelaki, anak dia, cucu kita tu bin pak dia, bin menantu kita, pi kot nama Tok Wan dia belah naik, belah Tok Besan kita yang naik. Tapi kalau anak kita perempuan,
anak kita lelaki, anak kita nama Mahmud. Mahmud kahwin dengan Fatimah. Dapat Zaid. Zaid bin Mahmud, Mahmud bin kita. Tapi kalau anak kita nama Fatimah, nikah dengan Mahmud, dapat Zaid, Zaid bin Mahmud, Mahmud bin Tok Besan kita. Maka bila anak lelaki meninggal, orang pakat kata, Muhammad ini terputus keturunan kerana anak lelaki dia meninggal. Allah turun ayat, yang terputus itu bukan Rasulullah, hampa yang terputus, hampa benci kat Rasulullah. Puak-puak hatta betul duk kata kat Rasulullah. Geng munafik, geng apa musyrik. Inna syani'aka, sesungguhnya orang yang benci kepada engkau, huwal abtar, dialah yang terputus. Yakni terputus daripada rahmat Allah. Siapa yang benci kepada Rasulullah, benci kepada ajalan Allah dan Rasul, benci kepada apa yang Rasulullah suka, tak suka kepada apa Rasulullah benci, dia terputus daripada rahmat Allah. Maka tak boleh benci kepada Rasulullah, tak boleh benci kepada Quran dan sunnah ajaran Nabi SAW. Tak boleh tak setuju kepada mana-mana ajaran Allah dan Rasul. Siapa ada dalam diri dia sifat itu, dia terputus daripada rahmat Allah. Dia kata, aku tak suka hukum ni. Hukum ni walaupun Quran kata kena buat, aku tak mau. Ada golongan-golongan tertentu yang kritik hukum Allah, yang tolak hukum Allah dengan sebab dia terlibat dengan aliran yang salah. Orang tu terputus dari rahmat Allah. Surah yang paling pendek, Inna a'tainakal kautsar, berjumlah 3 ayat. Kita baca, kita tengok maksud bagi kita faham walaupun cara ringkas. Yang tu nama dia wa yatadabbaruna ma'aniyahu, mereka meneliti makna-makna ayat yang dibaca. Ini nama dia membaca Quran dengan sebenar-benar bacaan. Kemudian bagaimana sifat orang yang baca Quran dengan sebenar-benar bacaan? Mereka mengamalkan ayat yang jelas, mereka beriman dengan ayat yang tak jelas kesamaran maksudnya. Wa ya'maluna bimuhkamih, mereka beramal dengan ayat-ayat yang terang-terang maksud tu. Faham? Ayat suruh semayang, ayat suruh puasa, ayat mengharamkan mengumpat, ayat yang mengharamkan dedah aurat, ayat yang jelas hukum dia macam ni, dia amalkan. Kemudian wa yufawwiduna ilma mutasyabihi ila Allah, ayat-ayat yang kesamaran maksudnya dia serah kepada Allah. Contoh alif lam mim, apa maksud? Hanya Allah yang tahu. Yasin, kaf ha ya ain sad. Walaupun ada tafsiran-tafsiran ulama dalam perkataan-perkataan itu, tetapi tafsiran itu merupakan pendapat yang diutarakan. Masih ada pendapat-pendapat kedua, ketiga dan sebagainya. Begitu juga ayat mutasyabihat. Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Allah yang Maha Pemurah istawa al-'arsy. Ini ayat mutasyabihat. Mereka beriman kepada ayat mutasyabihat. Mereka menyerahkan maksud sebenar kepada Allah. Kalau mereka nak takwil, mereka takwil dengan yang sesuai dengan Allah. Kalau mereka tak mau takwil, mereka tafwid, mereka serahkan maksud yang sebenar kepada Allah. Inilah pegangan golongan khalaf dan golongan salaf. Kalau ini ada kat kita, baca Quran dengan tajwid, dengan khusyuk, melaksanakan apa yang disuruh oleh Quran, meninggal apa yang dilarang, percaya kepada segala janji baik dan buruk, meneliti maksud supaya kita faham, beramal dengan ayat muhkam, beriman dengan dan menyerahkan dalam ayat mutasyabihat. 8 perangai ini ada kat kita, maka kita adalah orang yang membaca Quran dengan sebenar-benar bacaan yang difirmankan oleh Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 121. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bih. Orang-orang yang kami berikan kepada mereka kitab, lalu mereka membaca dengan sebenar-benar bacaan, mereka itulah orang-orang yang beriman dengan kitab itu. Yang betul-betul beriman dengan kitab Quran,
yaitu membaca Quran dengan sebenar-benar bacaan. Wa man yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Siapa yang kufur dengannya, mereka itu orang rugi. Wa man yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Kerana mereka menuju kepada neraka yang kekal. Kerana kufur dan ingkar kepada kitab yang kami turunkan itu. Di antara tanda kufur itu, ay bil kitabil ma'tiyi bi an yuharrifah. Mereka menyelewengkan kitab itu. Mereka ubah kitab itu ataupun mengubahkan tafsiran kitab itu. Mereka ubah ayat Quran. Mereka ubah tafsiran ayat Quran dengan sengaja. Bi an yuharrifah, mentahrifkan Quran, kata dalam kitab Tafsirul Jalalain. Dalam Sawi kata ay muta'ammidan bi an yatala'aba bi ma'anihi wa alfadhihi wa ya'khudha bi zahirihi. Dengan sengaja depa ubah Quran dengan depa mempermain-mainkan makna dan lafaznya, dan mereka mengambil yang zahir saja macam puak Khawarij. Mereka tak tahu makna dia yang sebenar, lalu mereka sesat dan menyesatkan. Fa inna min jumlati abwabil kufri al-akhdha bi zawahiril kitab wa sunnah. Antara pintu yang membawa kepada kufur mengambil zahir Al-Quran dan sunnah saja. Zahir ayat saja dia tengok. Dia tak tengok pendapat ulama muktabar terhadap ayat itu. Ayat yang guna untuk penyembah berhala pergi letak ke orang Islam, tak kena. Pergi letak ke orang Islam yang bertawassul. Ni golongan ni kita tak mau. Golongan yang sekadar menggunakan zahir ayat untuk menuduh orang Islam dengan tuduhan yang tak tepat. Disebut sebagai golongan al-khawarij. Alladzina ya'khuduna bi zahirihi wa la ya'rifuna ma'aniyahu. Fadallu wa adallu, kata dalam kitab Sawi. Orang-orang yang kami berikan kepada mereka kitab, mereka baca dengan sebenar-benar bacaan, mereka itulah orang beriman dengan kitab, dan barang siapa yang kufur dengannya, mereka itu orang rugi. Ayat 121 surah Al-Baqarah. Yang sebelum tu 120. Jadi sebagaimana Nabi Isa alaihi salatu wassalam, Allah bagi kepada dia ilmu tentang perkara ghaib dalam isu-isu tertentu, seperti cerita boleh habang apa yang mereka makan dan mereka simpan di rumah mereka. Nabi besar Muhammad SAW pun diberikan ilmu perkara ghaib dalam isu-isu tertentu, yang ulama kaji dan membuat kitab cerita tentang hadis-hadis, bagaimana perkara yang ghaib tersembunyi Allah bagi wahyu sehingga baginda tahu. Inna fi dzalika laayatan lakum in kuntum mu'minin. Ayat 49 surah Ali Imran menyatakan sesungguhnya pada demikian itu merupakan tanda bagi kamu jika kamu beriman. Bagaimana lagi sifat Nabi Isa alaihi salatu wassalam? Wa musaddiqan lima baina yadayhi. Ayat 50 surah Ali Imran. ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم, dan membenarkan apa yang ada di hadapanku daripada kitab Taurat, dan untuk menghalalkan bagi kamu sebahagian dari apa yang diharamkan ke atas kamu. Waji'tukum bi ayatin min rabbikum wafattaqullaha wa ati'un, dan aku datang sebahagian yang tak boleh dibolehkan, dinasahkan, seperti mana kita mengaji dalam bab nasah mansukh dalam usul fiqh. Ada yang sebelum tu tak boleh jadi boleh dan sebagainya. Ada yang sebelum tu boleh jadi tak boleh. Arak mula-mula boleh jadi tak boleh. Dibahaskan dalam bab nasah mansukh, dalam bab pembatalan hukum. Islam dan Quran datang menghapuskan agama yang terdahulu, menghapuskan aliran terdahulu, menghapuskan kitab terdahulu, memada dengan kitab Quran.
Tak perlu baca kitab lain dah. Lah orang duk putus state dah orang duk sebar buku kitab Injil terjemah. Yang tak boleh pakai. Tak usah duk baca kitab Injil. Quran pun baca tak faham, duk baca kitab lain. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu baca kitab Injil. Nabi SAW tahu Rasulullah berubah wajah. Tak suka. Kerana apa? Quran ni kita baca sampai mati pun tak habis. Baca dapat ilmu baru. Baca syarat dia kita baca dengan meneliti tafsiran dia. Tiap-tiap kali baca dapat ilmu baru. Sampai mati tak habis baca Quran. Yang jadi masalah kita segan baca Quran, duk baca hal lain. Main bulan puasa 10 terakhir duk baca WhatsApp ni. Quran tak baca, tu rugi. Masalah dia. Main 10 terakhir duk pulun tidur banyak lagi tak main tahajud, terugi kita. Orang lain duk bangkit main tahajud. Kuih 3.30 dah bangkit lah, kita 4.30 tak bangkit. Rugi. 10 yang terakhir orang merebut masa untuk beribadat, kita dah merebut masa untuk tidur macam waktu lain. Rugi. Jadi 10 terakhir ni kita nak speed Quran, nak pulun Quran bagi banyak. 10 terakhir ni kita nak pulun mayang tahajud bagi banyak sikit. Kalau 10 terakhir masih duduk lena juga, siang malam 10 terakhir masih tak baca Quran, duk baca handphone ya, maka kita telah menyebabkan diri kita menghadapi kerugian yang besar. Malam ni pula malam 25 malam Jumaat lagi, malam 25 lagi. Sebahagian kitab kata kalau puasa mula hari Selasa, biasanya Lailatul Qadar malam 25. Kajian lah, bukan kata tepat. Mesti tepat. Kemungkinan kajian tu betul. Maka malam ni malam 25, malam Jumaat satu, malam 25 satu. Jadi kalau malam ni kita masih tak mau sembahyang jemaah lagi, maghrib tak ada jemaah, Isya pun tak jemaah, tarawih pun tampukan, tahajud pun tak bangkit, rugi. Orang lain duk pulun, kita pas ke belakang. Jadi kita kena azam 3-4 hari yang berbaki ni, Quran kita nak kena duk juzuk berapa dah, kena speed, kena pecut supaya kita dapat sebanyak mungkin membaca Quran bulan puasa dan sebanyak mungkin boleh qiyamul lail dan berdoa sebanyak-banyaknya, kerana peluang kita dah tak banyak hari dah, tinggal beberapa hari lagi. Baik, ayat ni kata apa lagi? Inna rabbi waji'tukum bi ayatin min rabbikum fattaqullaha wa ati'un. Dan aku datang kepada kamu dengan membawa satu ayat, yakni mukjizat dari Tuhan kamu, maka bertakwalah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada aku. Apa yang Nabi Isa suruh kaum dia taat? Innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduh. Hada siratum mustaqim. Sesungguhnya Allah itu Tuhan aku dan Tuhan kamu semua, maka sembahlah kamu akan Dia. Inilah jalan yang lurus. Apa yang aku suruh ni adalah jalan yang betul. Siratum mustaqim. Tajuk yang kita bicarakan tentang istiqamah, ayat 51. Habis. Esok insya-Allah kita belajar ayat lain pula. Surah yang sama. Surah Ali Imran ayat 100 dan 101. Hak taksat ayat 51. Esok ayat 101. Lompat lagi 50 ayat. Untuk kita baca juga perkataan wa man ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratim mustaqim, dan barang siapa yang berpegang dengan Allah maka sesungguhnya dia telah diberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Siratim mustaqim akan kita jumpai pada ayat berikutnya pagi besok insya-Allah, ayat 100 dan 101 surah Ali Imran. Ayat 100 101 ni muka surat berapa? Muka surat 62. Juzuk yang keempat. Bawah sekali sebelah kiri, dan ayat 101 muka surat 63 atas sekali sebelah kanan. Kita berhenti tani dulu. Wallahu alam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi barik wasallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una bi rahmatika ya arhamar rahimin.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين